Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syarif Zamawang. Seramai 780 peserta menyertai program berbasikal sempena sambutan ulang tahun kelahiran ke-70 yang di Pertuan Negeri Sabah. Pelepasan disempurnakan yang di Pertuan Negeri, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin bersama-sama Timbalan Ketua Menteri II, Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gun Salam di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Kayuhan terbahagi kepada 3 kumpulan dengan jarak 40 km, 30 km dan 13 km. Tun Johar dan isteri Tuan Puan Nurlida Tan Sri RM Jasni turut menyertai acara tersebut diiringi pemimpin negeri serta masyarakat sekitar Kota Kinabalu. Hadir sama Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Dato' Nurliza Awang Alip. Pelaksanaan projek Rakan Kebun Sahabat Komuniti Desa Skot Kampung Membalua Tawau merupakan langkah proaktif penduduk kampung untuk menambah sumber pendapatan menerusi aktiviti pertanian. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, projek menanam cili api bara menggunakan teknologi vertigasi itu dilakukan 15 ahli Skot kampung tersebut. Saya yakin bahawa program Rakan Kebun ini akan memberi pengalaman, akan memberi pengetahuan kepada masyarakat di kampung ini tentang bagaimana cara untuk bercucuk tanam dengan menggunakan kaedah yang lebih moden. Dan sudah pasti kerjasama ini akan dapat menghasilkan hasil pengeluaran cili padi yang boleh menambah pendapatan isi rumah penduduk-penduduk kampung yang terlibat. Datuk Nizam ditemui media selepas merasmikan Skot Kampung Membalua Tawau. Pelaksanaan projek fasa pertama ini turut mendapat bimbingan Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS Tawau. Projek daripada KEMAS, jadi sengaja saya bawa sini untuk memperkenalkan pertanian secara moden. Sebab sekarang kepadatan penduduk, kita tidak ada ruang sudah yang luas secara pertanian secara konvensional. Jadi kita mencari satu alternatif baru untuk membuat secara vertigasi yang lebih menguntungkan kepada penduduk-penduduk kampung. Projek Skot Membalua dilaksana dengan dana RM10,000 daripada Kementerian Desa dan Wilayah melalui KEMAS Tawau. Pertubuhan Komuniti Al-Kisai Sandakan di bawah Ikatan Muslimin Malaysia ISMA menyambut baik usaha kerajaan menunjukkan solidariti kepada rakyat Palestin yang ditindas rejim Israel. Rata-rata ahli jawatan kuasanya turut mendoakan pergolakan di Palestin itu berakhir agar penduduk negara itu kembali aman dan menjalani kehidupan normal. Kami sangat menyokonglah usaha kerajaan ini. Sangat menyokong tindakan kerajaan agar menyokong apa tindakan yang Palestin buat untuk sebarkan kemenangan kepada Palestin dan juga akhiri penjajahan yang dilakukan oleh rezim Zionis. Walaupun kami jauh di Malaysia, insya-Allah dekat kepada hati dan usaha kami adalah selagi mana membantu dan berdoa dan membantu selagi mana kebajikan-kebajikan ini kami sebagai NGO, insya-Allah selagi ada dana apa segala ini kami kewangan apa kita akan bantu, kita akan salurkan ke infak ke jalan Allah dengan menginfakkan di aman Palestin. Sebagai salah satu NGO Islam, kita seharusnya lah bersama-sama cakna dalam isu Palestin ini kerana isu Palestin ini adalah soal akidah umat Islam. Contohnya isu boikot. Jadi mungkin itu salah satu peluang umat Islam tak dapat boikotlah produk Israel atau Yahudi ini. Kita mesti tanamkan kebencian kepada Zionis laknatullah. Mereka ditemui RTM dalam program Sukaneka Al-Kisai disertai hampir 100 kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun di bawah seliaan Pertubuhan Islam berkenaan. Warga pendidik diminta memainkan peranan dalam membentuk sasiah dan akhlak pelajar. Hadun Bingkor Datuk Robert Tawik berkata, ia penting bagi mendidik pelajar lebih berdisiplin sekaligus mengelak daripada terjebak dalam aktiviti tidak bermoral. Dalam masa sama, langkah berkenaan mampu melahirkan pelajar cemerlang dalam pelbagai bidang. Datuk Robert berucap merasmikan sambutan Jubli Perak SMK Keningau II. Dalam pada itu, beliau berharap SMK Keningau akan melakar lebih banyak kejayaan terutama dalam mencapai peningkatan peratusan dalam peperiksaan SPM dan STPM. Nilai-nilai murni perlu diterapkan menerusi pendidikan awal kanak-kanak di sekolah bagi membentuk akhlak dan kepribadian yang baik. Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah PHRS Tan Sri Liew Yun Fah berkata, kanak-kanak merupakan aset berharga yang memerlukan bimbingan dan dorongan untuk menjadi insan yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara.
dapat memberi bantuan kepada apa yang kekurangan infra di sekolah ini. Kerana saya berterima kasih juga kepada Sandabi kerana pada awalnya mewujudkan sekolah baru ini kepada anak-anak tempatan di sini untuk mereka mendapat pelajaran yang lebih baik. Tan Sri Liu ditemui media selepas merasmikan Karnival Hari Kanak-Kanak SK Merotai Kecil Tawau. Karnival dimeriahkan dengan pertandingan pakaian beragam bertemakan kerjaya dan persembahan boria daripada 283 murid prasekolah hingga tahun 6 SK Merotai Kecil. Turut disampaikan sumbangan untuk kejohanan olahraga dan 200 kerusi. Seramai 17 peserta berjaya menamatkan konvoi berbasikal jelajah Sabah sejauh 1,009 km bermula di Tawau, Keningau, Kota Kinabalu, Ranau, Sandakan dan Lahadatu dan kembali semula ke Tawau sejak 21 Oktober lalu. Presiden Persatuan Berbasikal Tawau, Datuk Abdul Muiz Picho berkata, program julung kali diadakan itu bagi mengeratkan silaturahim antara kelab-kelab berbasikal di Sabah. Konvoi ini berpotensi besar untuk dijadikan sebagai acara tahunan dengan melibatkan penyertaan kelab dari luar negara. Kadang-kadang matlamat yang cuba kita sampaikan ini supaya bukan kita mengeratkan lagi silaturahim di antara kelab-kelab berbasikal yang ada di Sabah ini. Kerana bila mana mereka singgah di mana-mana tempat seperti di Keningau dan sebagainya Kimanis, diorang akan berjumpa dengan persatuan-persatuan berbasikal juga di sana. Impak dia kebersamaan lah. Silaturahim, kebersamaan antara tim-tim, semua kerjasama baik. Tidak ada yang pentingkan diri sendiri, semua cukup baik. Itu yang paling penting, kerjasama, tim dan kebersamaan tu kuat. Kita tahu bahawa jalan-jalan di Sabah ni memang cukup heavy lah dari segi bukit-bukit apa semua kan. Jadi cabaran dia tu memang pendakian yang sangat tinggi lah bagi saya. Sangat-sangat tinggi yang memberikan elevation yang sangat tinggi. Ya, itu yang antara salah satu cabaran yang sangat getir selain daripada cabaran cuaca lah. Sukan rugby mampu membentuk disiplin dan stamina pelajar. Pegawai Pendidikan Sandakan Munah Nasri berkata, sukan rugby merupakan sukan lasak yang menekankan peraturan ketat sekaligus berupaya meningkatkan disiplin pelajar. Permainan ini dia ada peraturan tertentu yang perlu diikuti. Ya, jadi itu akan dapat membentuk disiplin anak-anak ini apabila mereka berada di padang dan insya-Allah akan dibawa apabila mereka belajar dan juga apabila mereka berada di rumah dan juga bergaul dengan orang yang lebih tua. Munah ditemui RTM dalam Karnival Rugby 7 Kara 7 Sabah. Menerusi karnival ini, ia memberi peluang pelajar mencatatkan markah dalam sistem pentaksiran aktiviti jasmani sukan ke kurikulum. Kita mengambil peluang ini untuk kita membantu murid-murid kita mencatat markah dalam PAJSK. Jadi dengan berlangsungnya perlawanan ini diiktiraf sebagai kebangsaan, maka markah diorang tu lebih tinggilah kalau kita bandingkan kalau dia ni peringkat negeri saja. Hampir 50 pasukan termasuk dari Sarawak dan Melaka menyertai Kara 7. Jabatan Penyiaran RTM Sabah berjaya merangkul anugerah kewartawanan penyiaran kategori perniagaan dan ekonomi menerusi entri wartawan Serina Olivia Chong dalam Majlis Kinabalu Press Award KPA 2023. Serina juga menerima 2 hadiah merit iaitu anugerah kewartawanan kategori alam sekitar dan kategori wartawan penyiaran. Turut mendapat hadiah merit, wartawan Muhammad Syafif Syahiran Deni bagi kategori hiburan, seni dan budaya. Kesemua pemenang membawa pulang hadiah berupa wang tunai dan sijil. Terdahulu berucap sempena majlis berkenaan, Presiden Persatuan Wartawan Sabah SJA, Datuk Muguntan Vanar berkata, kerjasama utuh antara pengamal media tempatan dan media arus perdana terus memain peranan penting dalam memastikan laporan berita yang sahih dapat disampaikan kepada rakyat. Sebanyak 313 penyertaan diterima melibatkan media elektronik dan media cetak dalam KPA 2023 yang menawarkan hadiah wang tunai lebih RM100,000. Baik, sekian perkongsian berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Assalamualaikum.